Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 7, Cikgu Biotin tingkatan 4. Dalam video ini kami akan menerangkan bab 9 iaitu nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Praktis sumatif 9, soalan 7. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Nabil dan kawan saya Hafiz, Alia, Wafiq dan Wazif. Soalan 7A. Terangkan mengapa pengambilan diet yang mempengaruhi kandungan lemak yang tinggi tidak baik untuk kesihatan. Jawapan. Diet yang kaya dengan lemak adalah tidak baik untuk kesihatan bagi sebab-sebab berikut. Pertama, diet yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi dan makanan berminyak boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Kedua, lemak yang berlebihan akan terendap pada dinding arteri iaitu arteriosklerosis yang boleh menyebabkan arteri tersumbat. Ketiga, demand arteri juga menjadi sempit. Ini menyekarkan pengaliran darah dan keadaan ini meningkatkan tekanan darah iaitu hipertensi. Info. Arteriosklerosis ialah penyakit kronik vaskular yang progresif di mana plak akan berkumpul di dinding arteri. Plak mengandungi deposit kolesterol dan lain-lain seperti lipid, kalsium dan sel radang. Faktor yang menyumbang terjadinya arteriosklerosis seperti berikut. Pertama, gaya hidup yang tidak aktif. Kedua, merokok. Ketiga, tekanan darah tinggi. Keempat, faktor genetik. Kelima, tahap lemak yang tidak normal. Dan keenam, berat badan yang berlebihan. Hipertensi ialah satu keadaan apabila tekanan darah anda sentiasa tinggi dari keadaan yang biasa. Periksa tekanan darah anda dengan menggunakan alat bipisat atau stick manometer. Digalakkan untuk memeriksa tekanan darah anda sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau setiap kali anda pergi ke klinik kesihatan. Amalkan cara hidup sihat yang seperti kurangkan berat badan. Jika berat badan anda berlebihan, maka secara sihat kurangkan kalori dalam makanan. Sentiasa aktif, mulakan senaman secara tetap, tidak merokok, berhenti jika anda merokok dan akhir sekali belajar menangani tekanan. Sambungan jawapan soalan tadi. Sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit ialah arteri koronari iaitu arteri di jantung. Sakit jantung akan berlaku disebabkan oleh kekurangan bekalan oksigen ke otot jantung. Sekiranya kolesterol ini mengeras dan menyumbat arteri koronari, akan berlakunya serangan penyakit jantung atau trombosis koronari iaitu kekurangan bekalan darah dan oksigen ke jantung, dan seterusnya berlaku kerosakan pada bahagian jantung. Keadaan ini boleh membawa maut sekiranya tindakan pengempaman jantung terhenti. Kolesterol berlebihan juga boleh menyebabkan pembentukan batu hempedu. Mari kita lihat info. Penyakit batu karang hempedu. Ia dikaitkan dengan peningkatan pengambilan makanan berlemak. Penyakit ini agak unik kerana ia melibatkan 3 organ badan iaitu hati, pundi hempedu dan pankreas. Pembedahan laparoskopi dapat memulihkan pesakit dengan lebih cepat dan memulihkan pesakit melakukan aktiviti seharian. Apakah batu karang hempedu? Batu yang terbentuk di dalam pundi hempedu dan ditemui dalam pelbagai bentuk, warna dan ketekalan. Terbentuk apabila salah satu daripada 3 komponen utama dalam hempedu iaitu kolesterol, garam hempedu dan bilirubin wujud secara berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan cecair. Lama kelamaan, batu karang hempedu ini menjadi bertambah besar atau semakin banyak. Batu karang hempedu juga boleh terbentuk di hati, duktus hepatik atau duktus hempedu. Seterusnya kita ke soalan 7B. Cadangkan jenis makanan yang sesuai untuk seseorang yang ingin mengurangkan berat badan dan mengurangkan risiko mengidap penyakit kardiovaskular. Terangkan jawapan anda. Jawapannya, kita boleh mengambil makanan yang kurang karbohidrat dan lemak. Hal ini menyebabkan karbohidrat akan ditukar kepada lemak. Kedua, kita boleh mengamalkan makanan yang kurang lemak dan kolesterol. Hal ini menyebabkan kolesterol akan kurang terendap pada dinding arteri dan menyumbat arteri. Sekaligus, pengaliran darah di jantung tidak tersekat. Contoh makanan yang perlu dielakkan bagi mengelakkan kolesterol tinggi ialah daging merah, mentega, produk tunusu, makanan bergoreng, makanan berproses, contohnya sausage. Makanan yang boleh kurangkan kolesterol pula ialah oats, kekacang, barley, terung, almond, minyak sayuran, apple, anggur, strawberry, buah-buahan citrus, susu kacang soya, lemak ikan dan juga makanan berserat. Info. Fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Hati merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hati menjalankan fungsi berikut. Yang pertama, metabolisme makanan tercerna.
Glukosa digunakan untuk respirasi sel, manakala asid amino digunakan untuk sintesis protein, plasma dan enzim. Melalui proses pendeaminaan, asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea untuk dikemukakan melalui air kencing. Yang kedua, penyahtoksinan. Sel hati menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Bahan toksik disingkirkan melalui air kencing. Yang ketiga, penyimpanan nutrien. Glukosa yang berlebihan ditukarkan kepada glikogen untuk disimpan. Dan soalan yang terakhir, soalan 7C. Huraikan proses pencernaan, penyerapan dan asimilasi kanji dalam badan manusia. Jawapannya, hidrolisis kanji oleh amilas aideo dan amilas pankreas menghasilkan maltosa. Seterusnya, hidrolisis maltosa oleh maltase menghasilkan glukosa. Hasil akhir pencernaan kanji ialah glukosa. Glukosa diserap melalui sel epitelium ileum dan seterusnya diserap masuk ke dalam sistem peredaran darah melalui kapilari darah. Glukosa kemudian diangkut melalui vena portal hepa ke hati. Asimilasi berlaku di hati. Mengikut keperluan badan, glukosa dalam hati dioksidakan. Glukosa berlebihan ditukar kepada glikogen untuk disimpan di hati atau ditukar menjadi lemak dan diangkut ke bahagian badan lain untuk disimpan. Dari hati, sebahagian glukosa diangkut oleh sistem peredaran darah ke jantung dan seterusnya dipam ke seluruh sel badan. Dari sel badan, glukosa dioksidakan untuk menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Tenaga digunakan untuk proses kimia sel, misalnya pengecutan otot dan sintesis protein. Glukosa berlebihan disimpan dalam otot.